Langkah demi langkah bagai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi hari Jumaat yang penuh barakah. Pertama kali untuk ini kita tidak mendirikan solat Jumaat kerana bagi mencegah penularan wabak COVID, coronavirus, dan pengarahan tiada solat Jumaat diadakan di masjid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apapun kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kesejahteraan dan juga mudah-mudahan Allah Taala terus memudahkan urusan kita. Baik, untuk kali ini tazkirah khas siri ketiga sempena Perintah Kawalan Pergerakan. Kita nak berkongsi berkenaan dengan tiada solat Jumaat, apa yang kita nak buat. Yang pertama sekali kita kena faham bahawasanya Islam adalah agama yang bersifat dengan praktikal. Apa saja syariat yang diturunkan oleh Allah, maka ia boleh dilaksanakan dan bersesuaian dengan kemampuan apa sahaja. Kerana Allah Subhanahu wa taala berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wala nukallifu nafsan illa wus'aha waladaina kitabun yantiqu bil haqq wa hum la yuzlamun. Surah Al-Mu'minun ayat 62, dan kami tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya di olehnya. Dan di sisi kami ada sebuah kitab suratan amal yang menyatakan segala-galanya dengan benar sedang mereka tidak dianiayai. Jadi nak katanya apabila Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan suatu perkara, sembahyang ke, menutup aurat ke, berpuasa ke, menunaikan haji dan umrah ke, berzakat atau seumpamanya, perkara tersebut adalah mampu dilaksanakan dan bersesuaian dengan kemampuan. Sebab itu ada dalam keadaan situasi-situasi tertentu yang disebut sebagai keuzuran syar'i, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rukhsah, keringanan, kelonggaran daripada keadaan asal kepada suatu keadaan yang lain, yang bagi tujuan yang pertamanya menunjukkan Islam itu mudah. Allah Ta'ala memberikan rahmat dan belas kasihannya dalam keadaan sesuatu itu apabila perkara yang asalnya membebankan dan merisikokan, maka diberikan keringanan dengan dipraktikkan ibadah tersebut dalam kondisi atau keadaan yang berbeza. Yang keduanya, rukhsah tadi diberikan sebagai apa? Menunjukkan membenarkan tentang persyariatan asal tadi mampu dibuat. Sama ada dalam keadaan asal jika tiada apa-apa sebarang risiko dan bebanan yang memudaratkan. Namun dalam keadaan yang berisiko dan ada keadaan tertentu keuzuran syar'i, maka tetap boleh dilaksanakan dalam keadaan rukhsah. Jadi begitulah kita yang berada pada hari ini dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan kerana mudarat yang tersebar dan juga mudarat yang bukan sekadar memberikan ancaman pada kesihatan, tapi ia juga telah menjadi satu ancaman terhadap nyawa kerana kes-kes kematian telah pun dicatatkan. Termasuk kat Malaysia ni sudah 2 kematian yang dicatatkan pada 17 Mac baru-baru ni. Dan bila kita sebut rukhsah ni, kita kena faham dia ada beberapa jenis rukhsah. Yang pertamanya yang dipanggil sebagai takhfif isqat, keringanan sehingga menggugurkan. Sebagai contoh, hari Jumaat, solat Jumaat digugurkan kerana kita tidak boleh nak berhimpun secara beramai-ramai kerana dia menjadi risiko untuk berlakunya penyebaran atau penularan wabak COVID dengan lebih mudah dan lebih ramai yang akan berisiko untuk dijangkiti dan berjangkit. Maka solat Jumaat digugurkan dan kita kembali kepada solat Zuhur, fardu Zuhur 4 rakaat sebagaimana biasa. Ada juga yang disebut sebagai takhfif tankis, iaitulah diringankan dengan dikurangkan.
dalam kes solat musafir dalam keadaan musafir, solat-solat yang 4 rakaat diberikan pengurangan untuk solat 2 rakaat sahaja. Kerana permusafiran itu asalnya masyaqqah, membebankan, memberatkan kerana memakan masa, tempoh dan tidak mau mengganggu urusan perjalanan. Ada yang disebut takhfif ibdal, berlaku keringanan menggantikan. Contoh dalam bab tayamum, tak boleh nak guna air, maka diganti dengan debu yang bersih, maka berlakulah tayamum. Ada dipanggil takhfif takdim, mendahulukan solat jamak takdim. Ada dipanggil takhfif takhir, melewatkan solat jamak takhir, melewatkan maghrib sembahyang pada waktu isyak ataupun zuhur sembahyang pada waktu asar. Ada yang dipanggil takhfif tarkhis, iaitulah menjadi meringankan. Hukum asalnya tak boleh, tapi diringankan pada kadarnya, diperbolehkan kerana ada maslahat yang lebih besar. Contoh, merawat pada bahagian anggota yang merupakan anggota aurat, maka diringankan untuk membuka pada kadarnya sahaja bagi tujuan ilaj, mengubati atau merawat sahaja. Kalau tak, nanti dia boleh memudaratkan kerana tak dapat nak merawat. Dan yang terakhir ada yang disebut takhfif taghyir, berubah. Contoh, orang yang tak mampu nak solat berdiri, maka dia boleh solat dalam keadaan duduk, solat fardu lah, kerana mesti berdiri. Dan bila tak berkemampuan, maka diberikan untuk kelonggaran, menggantikan berdiri kepada duduk tadi tu. Ini semua menunjukkan agama Islam ini mudah untuk diamalkan dan boleh diamalkan, dan Allah Ta'ala pun tidak membebankan dengan pensyariatan yang sehingga mendatangkan mudarat atau risiko yang besar. Benarlah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang Allah Ta'ala kehendaki kepada kamu adalah kemudahan dan dia tidak menghendaki kepada kamu akan kepayahan. Jadi bila tak ada Jumaat hari ni, apa kita nak buat? Yang pertama sekali, segala hukum-hukum yang berkaitan dengan Jumaat tidak gugur, masih lagi boleh dilaksanakan. Yang gugur adalah hadir solat Jumaat. Maksud kata, contoh macam amalan bacaan surah yang menjadi sunnah pada hari Jumaat, suratul Kahfi, masih lagi boleh diteruskan. Mandi pada hari Jumaat, mandi sunat, masih lagi boleh diteruskan. Berwangi-wangian, masih lagi boleh diteruskan. Memperbanyakkan selawat, berzikir, membaca Al-Quran Al-Karim, masih lagi boleh diteruskan. Bersedekah, boleh. Walaupun kita tak pergi ke masjid bertemu dengan tabung, tapi kita boleh transfer. Cari akaun masjid. Zaman sekarang Allah Ta'ala dah permudahkan, nak buat ibadah pun mudah. Jadi cari nombor-nombor akaun masjid atau nombor-nombor akaun tempat-tempat yang perlu dan layak mendapat sedekah, zakat, seumpamanya infak, maka transfer sahaja dengan menerusi bank atas secara online dalam talian, transaksi dalam talian online, kan mudah, tak ada masalah. Serta apabila masuknya waktu zuhur nanti, sebagaimana dalam Facebook Syekh Dr. Ali Mahyuddin Al-Qurahdari, dia menyarankan apabila masuknya solat zuhur, waktu zuhur, kita solat berjemaah beramai-ramai, solat berjemaah di rumah masing-masing. Ayah ataupun siapa-siapa salah seorang beri sedikit tazkirah, secara ringkas saja, untuk kita tunduk kepada Allah, memperingati kebesaran dan kekuasaan Allah, kemudian sembahyang zuhur 4 rakaat sebagaimana biasa. Jadi insya-Allah ini merupakan sejarah di negara kita, tidak ada solat Jumaat diadakan. Namun begitu, kena ingat ingat kita beramal bukan kerana sesuatu itu sudah jadi kebiasaan atau semangat ataupun kerana emosi, tapi amalan kita adalah berpandukan didikan ilmu, berpandukan wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan kerana tak dapat Jumaat kita terus bersedih seolah-olah tak boleh nak menerima takdir,
tapi kita tidak solat Jumaat pun kerana ini diputuskan oleh para mufti, para ulama yang hebat dalam membicarakan berkenaan dengan amalan ibadah yang di mana adanya rukhsah yang diberikan oleh Allah. Dan rukhsah itu pula merupakan hadiah daripada Allah. Dalam hadis yang lain ada disebutkan maksudnya Allah Ta'ala suka hamba je tadi itu menerima rukhsah tersebut. Jadi mudah-mudahan Jumaat kita terus dipenuhi dengan ibadah dan dalam keadaan kita terus menjaga kesihatan dan memelihara kehidupan kita ini agar sama-sama menghindari daripada sebarang kemungkinan yang boleh menyebabkan berjangkit ataupun dijangkiti serta tidak melakukan perkara-perkara yang menjangkitkan kepada orang lain. Duduk di rumah masih lagi dalam tempoh perintah kawalan pergerakan sehinggalah 31 Mac ini sebagaimana yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.